sekarang ni adik-beradik dia macam banyak tunda jadi kat saya tau. Even kalau saya nak pergi toilet pun, dia nak dengar bunyi flush tu. Kesan dan akibat kepada mereka ini, kepada mangsa adalah lebih banyak. Mereka akan takut kepada bayang-bayang sendiri. Luahan daripada seorang wanita yang dijodohkan oleh keluarga dengan seorang pemuda yang nampak baik, yang nampak pendiam, kerana wanita ini tidak memilih tentang soal jodoh. Asal baik diterima kerana matlamat perkahwinannya untuk membina kehidupan bersama, berkongsi rasa sedih, bahagia dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke dalam perkahwinan, dia rasa macam tertipu kerana suaminya sebenarnya temperamental dan diuji dengan penyakit seperti sawat. Dan sekarang berjuang untuk keluar daripada perkahwinan itu. Nama saya, orang panggil saya Esah. Umur saya 22 tahun. Dan saya dah mendirikan rumah tangga lebih kurang setahun. Suami saya lebih kurang 7 tahun lah. Dah gitu pada saya. Jadi anda rasa anda hanya, serahkan itu saja, sedangkan ada juga wanita yang perlu ada misi dalam perkahwinan, lelaki yang stabil, yang normal, yang baik. Saya ni asal dari keluarga sederhana lah kan, kat kampung. Jadi saya pun tak habis sekolah sebab saya nak bantu mak niaga. Jadi apa-apa saya buat dalam hidup ni pun saya nak ikut cakap mak ayah, nak gembirakan hati orang lah. Jadi bila mak ayah saya, dia kata nak jodohkan saya dengan seseorang. Jadi saya pun serahkan je lah. Baik, sebab sekarang ni kita kata zaman dah tak macam dulu. Walaupun kita ikut tradisi, kita ikut adat dan budaya, zaman kita sangat berbeza dah sekarang. Jadi ibu bapa pun senang untuk tahu apa-apa maklumat yang dia kena tahulah. So pertama, ibu bapa kena tahu keperluan-keperluan dalam satu perhubungan rumah tangga lah, suami isteri. Jadi ibu bapa kena soal selidik, tahu background pasangan. Kemudian paling penting adalah ibu bapa tu cuba mempunyai sikap empati kepada anak dia. Maksudnya kita jangan membuat keputusan berdasarkan kita sebagai seorang ibu bapa. Kita cuba letak posisi kita sebagai seorang anak kita ketika itu semasa nak memilih jodoh kepada anak kita. Anda pada mulanya memang tidak tahu bahawa anda akan dijodohkan lelaki yang ada masalah dalam mental dan sebagainya? Masa sebelum kahwin, keluarga dengan keluarga lah yang mengaturkan kan. Jadi jumpa sikit sekejap. Jadi daripada kita orang tunang sampai kahwin tu tak lama lah. Memang kalau ikutkan saya tak kenal sangat dia pun. Bila dah kahwin, masa tu baru saya tahu sebenarnya suami saya tu ada masalah kesihatan dia. Sebenarnya dia ada sakit sawan dan dia macam orang kata separa mental. Kadang-kadang dia akan macam buang air besar, buang air kecil, merata. Saya terkejut masa mula dapat tahu sebab tak pernah terfikir pun yang saya berkahwin dengan orang yang ada masalah macam ni. Bukannya masalah kecil, masalah besar. Satu perkara yang macam ni, yang penting macam ni, tapi pihak mertua tu tak bagi tahu sebelum kita kahwin. Jadi saya dan keluarga saya pun macam terpaksa reda lah dengan suami yang ada masalah ni kan. Saya rasa macam dianiaya keluarga mertua saya. Macam seolah-olah dia orang nak cari seorang yang boleh dia
lepaskan tanggungjawab jaga suami saya tu. Nak dijadikan cerita yang berapa bulan selepas kami kahwin, mertua pula meninggal dunia. Jadi masa tu memang saya betul-betul tertekan. Jadi seluruh tanggungjawab nak jaga suami tu diletakkan pada diri saya. Nasib baik keluarga saya, mak ayah saya pun bantu jugalah kan. Sebab saya pun terpaksa keluar kerja. Kalau sebelum ni suami saya ada kerja, tapi tak tahu apa masalah suami saya hilang kerja. Okey, dekat sini paling penting adalah jujurlah. Kita tengok satu perkahwinan tu bukan untuk jangka masa pendek, tapi memang fikirkan untuk jangka masa panjang. So kalau ibu bapa dah tahu anak dia dah ada penyakit-penyakit tertentu, kita sangat-sangat harapkan ibu bapa tu perlu berterus terang, jujur, bercerita kepada pihak keluarga yang nak dijodohkan tu tentang penyakit yang dihadapi oleh anak. Ataupun kalau ibu bapa tak nak bercerita kepada pasangan ataupun bakal menantu dia, kita minta anak dia sendiri yang ada penyakit tu, kalau dia punya kesedaran, tanggungjawab dia untuk jujur. Pernah tak meluahkan kepada keluarga supaya berpisah? Kalau nak bercerai tu, saya kena fikir, saya tak boleh buat keputusan tu buat masa sekarang. Sebab apa? Kalau saya tak ada, siapa lagi yang nak jaga suami saya? Sebab mak ayah dia dah tak ada. Lepas tu adik-beradik dia pun macam memang tak ambil tahu sangat. Sekarang ni adik-beradik dia macam banyak tunding jadi kat saya tau. Dia kata saya yang buat suami saya jadi macam tu. Bila rasa tak tahan tu sampai tu saya macam memanglah saya rasa macam nak terpisah. Tapi saya fikir nanti apa pula perasaan, macam melukakan hati mak ayah saya kan. Jadi saya cubalah bertahan walaupun susah macam mana tu. Baik, so dia dah membuat satu pilihan, kita kena bertanggungjawab ke atas pilihan yang kita buatlah. So bila dah memilih untuk meneruskan hubungan, mungkin sayang kepada suami, ataupun mungkin kadang-kadang tak nak rasa diri tu pentingkan diri ataupun selfish. So yang pertama, bawa suami untuk dapatkan rawatan. Tahu tentang penyakit-penyakit yang dialami oleh suami, simptom-simptom yang penyakit suami itu hidap, supaya dia aware tentang masalah dia. So dia sendiri faham suami dia, itu paling penting. Kemudian bila dia dah faham keperluan suami dia, itu keadaan suami dia, kita tengok dia sendiri boleh tak untuk cope ataupun untuk berdaya tindak dengan masalah tu. Jadi kalau dia boleh, dia teruskan. Kalau tak boleh, dapatkan pertolongan. Kemudian saya nak sentuh sikit adalah ahli keluarga. Perlu bagi sokongan sosial dan emosi kepada isteri itulah. Dan kalau dia perlukan kepada kewangan, sumber kewangan dan pekerjaan, kita ada akta-akta yang boleh melindungi dia, dan juga jumpalah pihak-pihak yang boleh membantu dan akan akses kepada bantuan lah. Natasha, macam mana boleh bermula perkenalan dengan tunang yang sekarang ni? Kami sebenarnya kenal masa Form 5. Okay, lepas tu dapat belajar sama-sama ke IPTA. Pada mulanya tak adalah serius, tapi bila saya tengok dia tu macam terlalu mengambil berat, jadi perhubungan tu menjadi semakin serius. Baik, bila menyebut tentang hubungan ni dan berdasarkan email yang Natasha email kepada saya, dia ada satu masalah yang mana terlalu cemburu ya. Dan email yang pernah saya baca antara lain, kalaulah anda pergi katakan ke bank, jadi di bank tu anda berurusan dengan pegawai bank, betul? Jadi pegawai bank akan cakap contohnya macam, apa-apa nanti cek call saya, bila suruh pegawai bank tu call awak, bermaksud ada satu kebencian dan emosi yang meluap ya. Jadi macam mana kehidupan dalam keadaan yang seperti itu, Natasha? Pada mulanya memang
saya rasa okey dia ni the best man lah. Maksudnya dia terlalu mengambil berat. Tapi bila kami dah melalui fasa yang lama, kira dah lama sedikit, saya rasa ada something wrong yang tak kena dengan dia. Rupa-rupanya dia mempunyai satu sikap cemburu yang terlalu keterlaluan. So saya rasa rimas, macam contoh nak pergi bank kan. So of course lah kita tak boleh pilih pun siapa yang kita nak berurusan tu adalah lelaki ataupun perempuan. So dia merasakan sesiapa saja yang sama ada saya mengenali ke tak mengenali ke, orang luar ataupun tidak, dia akan rasa macam saya ada hubungan dengan lelaki tu. Macam contoh yang pasal bank tadi tu. So bila kita dah habis berurusan di kaunter, dia tak adalah. So dia akan call saya 10 kali dah habis urusan di kaunter bank. So bila saya berjumpa dengan dia akan cakap, "Oh, so you ada contact lah dengan pegawai bank tu." So dia mulalah macam buruk sangka. Padahal benda tu sebenarnya tak wujud pun. Okay, baik. Apa mungkin antara sikap dia ataupun perlakuan dia ataupun insiden yang anda rasa macam ini betul-betul dah melampau ni? Sebelum kewujudan dia pun sebenarnya saya sudah ada kawan-kawan best friend kan. Dan saya ni seorang yang mempunyai kawan lelaki, BFF yang ramai lelaki, berbanding perempuan. So sebelum kewujudan dia pun sebenarnya saya dah ada grouping kawan-kawan ni. So bila dia tak boleh menerima keadaan macam saya ada kawan baik lelaki. Jadi kawan baik lelaki ni dia pun rasa macam kawan baik ni pun nak cuba untuk nak rampas saya daripada dia. Dan dia sampai mesej kawan baik saya, dia membuat ugutan untuk membuat perkara yang di luar jangkaan lah. Ugutan yang berbau macam ugutan bunuh. Jadi kawan baik saya takut sangat. So dia macam terus putuskan persahabatan tu sebab dia kata dia tak nak mengambil risiko. So bila terjadinya macam ni, saya hilangnya satu-satunya kawan baik yang memang orang kata berharga dalam hidup saya. Okey, baik. Pernah tak cuba suarakan untuk putus tunang? Apa reaksi yang diberikan? Okey. Kalau kata nak suarakan putus tunang ni sebenarnya dah banyak kali. Saya sebenarnya terikat dengan satu perkara yang saya rasa sebenarnya agak mengaibkan lah. Bukan agak mengaibkan, sebenarnya memang mengaibkan. Saya dan dia pernah terlanjur. So dia mengugut kalau nak putus, saya akan sebarkan gambar. Sebenarnya saya tak tahu pun ketika kami bersama tu, saya tak tahu pun yang dia akan mengambil gambar. So dia simpan gambar tu dan saya tidak berjaya pun untuk delete dan sebagainya. Dan dia ugut kalau nak putus tunang, saya akan sebarkan gambar tu, bagi tahu pada kawan-kawan, bagi tahu pada family. Jadi saya rasa saya stuck kat situ. Saya tak boleh nak putuskan perhubungan tu. Maksudnya dia memang betul-betul kawal hidup ya? Macam orang tak betul. Maksudnya kalau anda pergi mesyuarat apa-apa ke semua, dia nak tahu detail tentang diri anda, di mana berada, betul ke tidak. Tak boleh tipu langsung ya. Kalau pergi kedai, kena snap gambar kedai. Kalau pergi ke tandas pun sampai ke tahap tu ya? Ya, betul. Even kalau saya nak pergi toilet pun, dia nak dengar bunyi flush tu. Maksudnya saya memang berada dalam toilet. Dan kalau betul saya dengan family, dia nak dengar suara adik saya, dia nak dengar suara mak saya, ayah saya. So saya rasa hidup saya tidak tenteram. Dan nak putuskan pula, saya dah terjerat dengan kesilapan sendiri. So itulah saya rasa sangat-sangat terganggu. Pernah tak berjumpa dengan ibu bapanya ataupun orang yang rapat dengannya supaya menjadi orang tengah untuk mendamaikan isu ini? Sebab hidup tak tenang ya. Mereka nanti berkahwin, mungkin ada tertakutlah nanti daripada psiko kecemburu tu boleh membawa kepada insiden yang lebih buruk. Saya pernah lah berhubung. Saya baik dengan adik dia. So saya pernah cakap dengan adik dia masalah ni lah. Saya cakap abang awak ni terlalu cemburu sangat. So saya rasa benda ni sepatutnya dia boleh kontrol. Tapi
saya dah tak tahan. Tapi dia cuba bercakap dengan abang dia, tapi abang dia marah semula pada dia. Dia cakap, ini masalahku, so kau tak perlu nak ambil tahu. Kan, aku buat macam tu sebab aku terlalu sayangkan dia. So tak ada orang yang boleh sentuh dia, tak ada orang yang boleh rapat dengan dia melainkan aku. Susahlah, sebenarnya saya sendiri pun buntu, tak tahu dah nak buat macam mana. Jadi memang sekarang ni memang tak nampak langsung jalan keluar. Betul-betul buntu dan tak ada arah tuju dalam hubungan ni. Saya pernahlah bersemuka dengan dia, maksud saya pernah cakap dengan dia benda ni, boleh tak you jangan jealous sangat. Kan, sebab I rasa hubungan ni macam tak healthy lah. Sebab you terlalu jealous. Sebab sedangkan kalau bila dia keluar dengan kawan-kawan perempuan, saya okey. Kan, asalkan you ada trust kat situ. Tapi maksudnya yang ini, kalau dengan cousin saya pun tak ada trust, dengan saya hilang BFF. Jadi berurusan dengan orang luar untuk benda-benda yang penting macam urusan di kaunter bank kan, ataupun kawan-kawan sekerja telefon dan mesej untuk bertanya kerja pun dia rasa ada affair. So saya rasa tertekanlah. Saya harap dia akan berubahlah, cuma tak tahulah, mungkin benda tu akan mengambil masa atau mungkin terperangkap sampai bila-bila. Okey, baik. Pertamanya, apabila ada berlaku soalan tadi tu, saya mendapat satu poin yang paling penting sekali adalah berlakunya ugutan. Yang mendapat ugutan, yakni gambar-gambar lucah diri dia untuk disebarkan. Sebab mana-mana keduanya yang melakukan perbuatan tersebut, ia termasuk di bawah kanun kesiasaan jenayah, yang mana Seksyen 506 berkenaan dengan ugutan jenayah. Okey, jadi apa perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat oleh mangsa adalah yang pertama, jangan segan dan jangan malu untuk pergi membuat report polis. Report polis ada 3. Report polis yang mengambilkan pada tindakan, report polis yang untuk cover report, dan satu report polis untuk rujukan. Rujukan ini boleh dihidupkan pada bila-bila masa, pada masa yang kelak. Jadi kita nak pergi yang pertama tadi, yang boleh mendapat tindakan. Kita nak IO siasat, kita nak perkara ini dibawa sehinggalah bolehnya satu dakwaan jenayah terhadap pelaku tersebut. Jadi apa yang saya risaukan adalah apabila masyarakat, baik lelaki ataupun perempuan, yang tak berani, rasa malu, ada 2 perkara dia boleh buat. Satu, dengan report polis. 2, dalam pada masa yang sama, dia juga boleh menggunakan mana-mana peguam untuk menghantar surat tuntutan ataupun letter of demand ataupun notice of demand, yang mana minta kepada si pelaku untuk stop, berhentikan tindakan dia dan ugutan dia tersebut. Dan dalam pada masa yang sama juga, dia perlu ke balai polis untuk buat report tersebut untuk melindungi diri dia. Kerana ini satu kesalahan jenayah. Dan jangan malu dan jangan segan, kerana natijahnya apabila mereka ini tak nak melaporkan kepada polis, kesan dan akibat kepada mereka ini, kepada mangsa adalah lebih banyak. Mereka akan takut kepada bayang-bayang sendiri. Ada yang depresi, ada yang mengalami tekanan mental yang tinggi sehingga boleh kepada ke arah nak membunuh diri. Ini yang kita nak elakkan, kerana kita tidak mahu mudarat yang lebih besar berlaku akibat daripada kebobrokan dan rasa malu, rasa tak endah mangsa. Mangsa juga perlukan sokongan. Selain daripada untuk berhadapan dan buat report, ada satu talian Nur, yang kita ada juga satu talian swasta, yang mana talian call bukol. Mereka boleh luahkan, mereka boleh tanyakan perkara-perkara tersebut secara percuma dan dapatkan nasihat bagaimana atau cara nak defend diri masing-masing daripada pelakuan jenayah ini. Selalunya macam ni, dalam prosedur apabila kita buat mana-mana report, dia akan ada SI ataupun IO, pegawai penyiasat, akan pertama ambil statement kita, keterangan kita untuk dapatkan lebih lanjut butiran-butiran sebelum mereka mengambil tindakan. Dan selalunya apabila mereka mendapatkan butiran-butiran daripada kita, keterangan-keterangan daripada kita,
Contohnya apa yang kita tahu berkenaan dengan si pelaku, nombor telefon pelaku, kat mana pelaku ni tinggal dan sebagainya. Maka di situ pula si pelaku ni pula akan dipanggil. Maka kalau jawapannya adakah mereka akan tahu tadi tak? Ya, mereka akan tahu. Okey, biarlah si pelaku ni tahu ke ataupun mereka ni tak tahu ke, kerana mereka telah melakukan jenayah. Adalah lebih baik mereka ni tahu dalam pada masa yang sama apa kerisauan yang melampau terhadap mangsa ni adalah dia buat report ke, dia tak buat report ke, akhirnya benda tu blown ataupun benda tu tersebar. Kerana si pelaku ini dia memang nak mengaibkan kita. Dia tak kisah dengan apa sebarang tindakan yang akan dihadapi oleh diri si pelaku ni. Jadi apa yang mangsa kena buat adalah mangsa kena dapatkan sokongan daripada family, sokongan daripada rakan-rakan. Dan jika sekiranya kedua institusi ni tak dapat menyokong dirinya, maka dia perlu dapatkan daripada khidmat-khidmat lain. Kerana bukan hanya sokongan daripada undang-undang saja yang diperlukan oleh mangsa-mangsa seperti ini, tapi adalah sokongan dari sudut spiritual dan juga mental. Macam saya kata tadi, kesan dan akibat dia adalah depresi, dan yang paling teruk adalah sehingga nak bunuh diri. Itu yang kita nak elakkan. Dan sekiranya adakah benda ni banyak berlaku di Malaysia, saya tidak ada statistik yang boleh dikongsikan, walau bagaimanapun kita ada beberapa kes yang kita bawa memang sedemikian rupa. Dan tindakan kita adalah bukan sekadar untuk membantu mangsa ini dari sudut undang-undang, assist mereka bagaimana mereka nak buat report, assist mereka bagaimana mereka nak hadapi keluarga, consult mereka apa mereka perlu lakukan selepas ini, dan apa tindakan civil yang boleh dibuat. Dalam tindakan syariah pula apa yang mereka boleh buat. Jadi itu antara servis yang boleh dibagi oleh mana-mana badan yang bukan daripada badan kerajaan.